لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهو حبيبه وصفيه وخليله، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Al-Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan satu hadis. Dia berkata, Haddatsana Al-Humaydi qala Haddatsana Marwan ibn Muawiyah qala Haddatsana Ismail an Qais an Jarir ibn Abdullah qala kunna 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال إسماعيل افعلوا ما تفوتنكم. Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis sampai pada sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia kata, pada suatu malam kami pernah bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda melihat ke arah bulan purnama Lailatan Badr, makna bulan purnama, bulan penuh, pertengahan bulan. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kamu akan dapat melihat Tuhan kamu sebagaimana kamu melihat bulan purnama ini, dan kamu tidak akan saling berdesakan dalam melihat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tidak susah untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kamu mampu untuk tidak melewatkan untuk melaksanakan solat sebelum terbitnya matahari dan juga sebelum terbenamnya, maka lakukanlah. Maknanya Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk melaksanakan solat, iaitulah sebelum terbitnya matahari dan juga sebelum terbenamnya matahari, solat subuh dan juga solat asar. Daripada hadis ini Rasulullah SAW memberitahu kepada umat yang melalui para sahabat bahwasanya innakum satarawna rabbakum, kelak nanti di akhirat kamu dapat melihat Tuhan kamu. Dalam satu riwayat disebut oleh baginda Rasulullah, ayanan, sungguh-sungguh kamu melihat dengan mata kamu. Akan tetapi perkara ini berlaku di akhirat, tidak berlaku di dunia. Disebabkan Nabi menyatakan innakum satarawna rabbakum. Kalimah satarawna menunjukkan akan datang nanti, maksudnya di akhirat. Seperti mana juga kamu melihat bulan purnama. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah bertanya, adakah kamu mampu melihat bulan purnama? Mampu ya Rasul. Sekiranya begitu, kamu akan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala juga. Jadi bukan menunjukkan melihat Allah Subhanahu wa taala seperti mana di atas dunia sekarang ini kita melihatnya bulan purnama. Tetapi Nabi SAW nak bagi tahu mata yang melihat. Sebagai ulama menakwilkan, dengan apa kamu melihat bulan purnama? Dengan mata. Maka kelak nanti kamu akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kamu juga.
itu kata ulama aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, walaupun di kalangan ahli syurga maksudnya dapat melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata mereka ayadan, akan tetapi tidak boleh dihakikatkan, kerana Allah Subhanahu wa taala tidak terlibat, tidak dikaitkan dengan sifatnya makhluk yang berbentuk objek, ada gambarannya. Seperti mana itulah kita pelajari dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita tentang Allah memiliki surah, rupanya, tetapi rupa di sini ditakwilkan oleh ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah menunjukkan kepada kewujudan zatnya dan bukan menunjukkan kepada rupa yang kita fahami ada bentuknya, ada gambarannya. Bukan itu yang dikaitkan, kata ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, wujuhun yawma idzin nadhirah, itu dalam surah Al-Qiyamah pada ayat 22. Wujuhun, wajah-wajah. Wajah siapa? Wajahnya manusia. Wajah siapa? Ahli syurga. Yawma idzin, pada hari tersebut, maksudnya menunjukkan pada akhirat. Nadhirah, berseri-seri. Ini tidak boleh digambarkan kerana apa? Ini terkait dengan ahli syurga yang wajah mereka sangat berseri-seri ketika mana berada dalam syurga. Dan kalimah nadhirah juga kata ulama-ulama kita menunjukkan bahawasanya berseri-seri dan sangat-sangat gembira. Dan di sudah akhirat dan sudah aqaid akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan ini adalah satu majaz kiasan. Allah nak bagi tahu kepada kita sewaktu ahli syurga memandang ya Allah dalam keadaan tidak boleh dihakikatkan, keringangan mereka tidak boleh dihakikatkan, wajah mereka berseri-seri juga tidak boleh dihakikatkan, maksudnya tidak boleh dikaifiatkan pada ketika itu. Hanya beriman bahawasanya ahli syurga dapat memandang Allah Subhanahu wa taala setelah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan diri dia, atau kehendak Allah Subhanahu wa taala ila rabbiha nadhira, kepada Tuhannya lah mereka itu melihat. Kalimah nadhira kembali pada ayat di atas, nadhira atau wazan fa'ilah. Nadhirah fa'ilah, nadhirah juga fa'ilah. Apabila disebutkan wazan fa'ilah, sungguh-sungguh laku perkara tersebut dan tidak boleh dinafikan. Fa'ilah maknanya satu perbuatan yang tidak boleh dinafikan perbuatan tersebut. Dan disebabkan adanya ta marbutah menunjukkan pada mubalaghah untuk melebihkan perbuatan. Maksudnya di sini tidak boleh dihakikatkan. Tidak boleh dihakikatkan. Hanya beriman ahli syurga dapat memandang Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu telah disepakati oleh seluruh ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ahli syurga semuanya dapat memandang Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja sewaktu mereka dapat memandang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat qadim, azali. Syurga hudus, dia baharu. Syurga makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu keadaan itulah yang tidak boleh kita kaifiatkan keadaannya. Mungkin saya bagikan satu contoh. Contoh ini yang terlibat antara makhluk dengan makhluk dan bukan contoh antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita ambil pada iktibar berkaitan dengan kewujudan yang berlaku itu. Seperti mana contoh? Orang zaman dulu-dulu, 100 tahun dulu, adakah sekarang kita mampu melihat mereka? Tak ada.
Bukan sahaja 100 tahun dulu, yang semalam pun kita tak tahu di manakah kisahnya. Ke manakah kita pergi semalam? Adakah kita boleh melihat ke mana kita pergi? Siapa yang merakamkannya? Tidak ada. Manusia boleh merakam dengan alat perakam, tetapi yang dimaksudkan peristiwa yang telah berlaku sebelum ini, siapa yang merakamkannya sehingga kita boleh melihat kembali apa yang berlaku semalam? Jawapannya tidak ada. Sebagaimana contoh kita mengatakan mustahil kita sekarang ini dapat memandang orang yang pernah hidup 1000 tahun dulu, seolah-olah kita 2023, dia tahun 19 dulu, lebih 100 tahun. Tak perlu cerita 1000 tahun. Lalu mereka semua telah mati, berada dalam barzakh. Lalu mustahil bagi kita nak melihat keadaan mereka seperti mana. Sedang hidup sekarang cuma waktu dan tahun ni berlainan. Kita mengatakan mustahil sebab telah berlalunya masa, telah berlalunya zaman mereka, telah selesai. Tidaklah disebutnya masa dan zaman, melainkan dia beredar sehingga meninggalkan apa yang telah ditinggalkan sebelumnya. Dan kita tidak akan kembali mendapatkan masa muda kita, anak-anak kita. Bahkan semalam juga kita tidak akan mampu mengembalikan masa itu, bawa ke dalam hari ini. Tidak lagi. Dia dah selesai. Seperti mana contoh usia kita yang semalam tidak boleh dibawa masuk hari ini, sebab hari ini dah berlalu ni usia yang lain. Tidak boleh bawa. Itulah maksud masa, itulah sebutnya waktu, itulah zaman. Akan tetapi di akhirat, di syurga Allah Subhanahu wa taala, Allah menghendaki dirinya dilihat. Lalu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan diri dia sehingga ahli syurga melihatnya. Tetapi jangan kita menggambarkan, membayangkan keadaan ini, kerana ulama dia laisa bil kafiyah, maka tak perlu menggambarkannya, beriman saja. Perhatikan di sini, ahli syurga memandang Allah dengan matanya di dalam syurga. Beberapa peristiwa di sini, ahli syurga dalam syurga, tak perlu digambarkan. Keadaan ahli syurga bagaimanapun tak perlu digambarkan. Wajah yang berseri-seri pun tak perlu digambarkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dirinya pada ahli syurga juga tak perlu digambarkan. Mengapa? Dia terlibat pada zat Allah. Kalau sebelum ini kita pernah menghadap baginda Tuhanku, kita boleh ikat balik peristiwa itu. Mungkin kita pernah menghadap orang-orang besar, kita boleh ingat kembali peristiwa tersebut. Tapi berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan menggambarkan apa-apa. Walaupun begitu, yang perlu kita pegang di sini adalah kesepakatan ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dirinya kepada seluruh ahli syurga di dalam syurga. Syurga di mana? Di akhirat. Beriman dengan ayat wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Itu ayat dia. Dalam riwayat yang lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut jannatani min dhahabin aniyatuhuma wa ma fihima wa jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fiha wa ma fihima wa ma baina al-qaumi wa baina an yanzuru ila Allah azza wa jalla illa ridha'ul kibriya'i ala wajhihi fi jannati adnin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua syurga yang mana wadah-wadahnya semuanya dan isi kandungannya daripada zahabit, daripada emas dalam syurga nanti.
Maknanya bekas makanan, bekas minuman di dalam syurga itu ada yang dicipta oleh Allah untuk ahli syurga makan dan minum daripada zahabit emas. Dan ada juga dua syurga yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana wadah minuman makanannya daripada perak, fiddah, seluruhnya, bukan saja pada wadah makan dan minum. Bahkan apabila Nabi menyatakan semua yang berada dalam syurga itu ada dua syurga, tiangnya, istananya daripada emas pun ada, daripada perak pun ada, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan tidak ada penghalang antara kaum iaitu ahli syurga ataupun penghuni syurga dan berkesempatan mereka untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan hanya selendang keagungannya yang menghijab zatnya di dalam syurga adil ini. Apa maksudnya di sini? Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mustahil dilihat, sehinggalah dia memperlihatkan dirinya kepada ahli syurga. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki dirinya untuk dipandang, dilihat pada ahli syurga, dia memperlihatkan dirinya kepada ahli syurga, maka berlakulah pandangan tersebut. Ahli syurga melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksudkan melihat ini, kata ulama, adalah zat yang wujud itu, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, Nabi pernah bersabda juga, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah," apabila ahli syurga pun masuk ke dalam syurga, qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lanjutkan, yaqulu Allah ta'ala, Allah ta'ala itu berfirman, turiduna syai'an azidukum, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala dia bertanya kepada ahli syurga, penghuni syurga, penduduk syurga, apakah kamu menginginkan sesuatu tambahan yang mana aku akan berikan kepada kamu tambahan tersebut? Fayaqulun, lalu ahli syurga pun menjawab, alam tubayyid wujuhana, ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan wajah kami ini bercahaya, berseri-seri? Kembali daripada ayat, wujuhu yawma idzin nadhira, berseri-seri wajahnya. Alam tudkhilna al-jannah wa tunjina minan nar, ya Allah, bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam syurga dan menyelamatkan kami daripada bakaran api neraka? Qala, lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayakshiful hijab, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala itu pun membuka akan tirai hijabnya. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihi min nadhari ila rabbih wa hiya ziyadah. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tiada satu nikmat pun yang diberikan kepada mereka lebih disukai oleh mereka melainkan adalah nikmat memandang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dikaitkan dengan tambahan yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa agaknya? Kerana pada ketika itu ahli syurga sedang enak merasai kelazatannya nikmat-nikmat syurga yang diberi oleh Allah, berupa istananya, makan minumnya, keadaan dalam syurga. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya mereka, adakah kamu mahu lagi nikmat-nikmat yang lain untuk kamu rasai? Lalu ahli syurga tidak tergambar, tidak terfikir buat mereka untuk melihat Allah. Tidak. Hanya saja ahli syurga mengatakan, ya Allah, Engkau telah memberi berbagai nikmat pada kami sehingga menyebabkan wajah kami berseri-seri dengan nikmat itu. Seronok, sebab semua menyeronokkan. Kita di atas dunia ada sesuatu yang kita pandang kita tak suka.
Tapi dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kita pandang semuanya sangat-sangat istimewa, sangat indah untuk dipandang. Lalu tidak tergambar terfikir bagi kita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kasihnya memperlihatkan dirinya kepada ahli syurga. Lalu Allah Ta'ala menyatakan inilah tambahan untuk kamu. Maksudnya, kata ulama kita, walaupun pelbagai nikmat dirasai oleh ahli syurga, tetapi nikmat yang paling tinggi, kenikmatan sampai pada puncak kenikmatan, nikmatul kamilah, nikmat yang sempurna, kesempurnaan nikmat tidak lain adalah memandangnya Allah Subhanahu wa ta'ala pada ketika itu. Akan tetapi kata ulama, tanpa kaifiah, apabila kita memandang Allah, mustahil kita akan berbicara, mustahil kita akan berkata-kata, mustahil kita akan melihat diri itu, mustahil kita akan melihat keadaan syurga. Tidak lagi. Kita beri contoh, kalau di hadapan kita ada dua hidangan, kita rasa hidangan yang pertama, kita pun rasa hidangan yang kedua. Hidangan yang kedua jauh lebih lezat, lebih sedap, lalu kita meninggalkan hidangan yang pertama. Seperti mana contoh dihidang baginya dua jenis durian, satu musangking, satu durian kampung keras. Mana yang dia akan pilih? Musangking. Contoh, bila dia dah makan, dia pun makan, lalu kawan pun daripada kampung datang, bawa lah durian kampung. Sorry lah durian kampung, kerana dia dah rasanya sedapnya durian musangking. Ini contoh untuk saya sebenarnya. Itu senang sikit. Betul, kalau kita dah rasa durian yang sedap, orang bagi durian yang kurang sedap, kita dah tolak dah. Lalu begitu juga apabila wajah Allah Subhanahu wa ta'ala kita memandang, masuk wajah ni diri dia. Jangan bayangkan apa-apa. Itulah setinggi-tinggi akan nikmat syurga. Tapi tidak boleh dihakikatkan, tidak boleh digambarkan, kerana melihat Allah Subhanahu wa ta'ala bukan sesuatu yang boleh kita sebut, kita cakap, kita cerita. Bahkan ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan, oleh kerana perkara ini laisa bikaifiyah, walaupun mata melihat Allah juga tanpa kafiah. Bila selesai kita memandang Allah, tak boleh cerita, tak boleh gambarkan, tak boleh cerita. Maksudnya tak boleh nak diceritakan, sebab Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terlibat dalam sejarah penceritaan makhluk. Oleh kerana itu, pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak ada sejarah, dia tidak ada waktu, dia tidak ada masa, dia tidak ada zaman. Maka oleh kerana itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki sejarah, biodata, sirah. Itu semua adalah untuk makhluk, bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada sejarah Tuhan, makna sejarahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana sejarah itu berlalu berjalan dengan masa dan waktu, zaman, kurun, abad. Lalu begitu juga keadaan matanya ahli syurga memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan dikaitkan apa-apa, jangan digambarkan, jangan cakap apa-apa, beriman saja. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang yang melakukan kebaikan sehingga mereka masuk ke dalam syurga, pahala yang terbaik buat mereka adalah syurga. Wa ziyadah, dan tambahan adalah melihat Allah. Itu tambahannya, kata ulama-ulama kita. Bahkan dalam satu riwayat ada sebutkan bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan dirinya sehingga ahli syurga mana-mana melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan Allah sedang meridai, mencintainya orang-orang yang berada dalam syurga seluruhnya, semuanya. Sehingga benar-benar kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita.
sehingga kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut, rasa gemetar, rasa bimbang, rasa sedih, tapi kita melihat Allah Subhanahu wa taala dengan wujuhu yawma idzin nadhira, wajah yang berseri-seri, sangat menggembirakan kita. Kerana yang kita lihat adalah redanya Allah Subhanahu wa taala itu. Seperti mana contoh, ahli syurga dapat memandangnya taman-taman syurga, dapat memandangnya para nabi, para rasul, dapat memandang orang-orang saleh, para wali, siddiqin, syuhada. Bahkan kita akan dapat memandang ayah dan ibu kita dulu, Adam dan juga Hawa. Kita dapat memandang semua para nabi, para rasul, sehingga kita akan berada dalam majlis bersama mereka, berkumpul makan dengan mereka. Kita berketurunan mereka. Kita dapat menyalami bapa kita Adam, menyalami ibunda kita Hawa. Itu adalah ibu kita, nenek kita, mahram tu. Lalu itu juga termasuk satu nikmat. Seperti mana contoh, kita tak pernah tengok pun nenek moyang kita terdahulu, tapi mereka juga ahli syurga, dan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan dia. Oh, kita lihat inilah nenek moyang kita dulu, dia buat di syurga, alhamdulillah. Berziarahi antara satu sama lain. Jadi pemandangan itu sangat indah disebabkan dalam Quran kita sekadar mendengar cerita Nabi Yusuf alaihi wasallam. Nabi kata Nabi Yusuf sangat-sangat tampan. Lalu Nabi bersabda, kamu akan masuk syurga, wajah kamu setampan Nabi Yusuf alaihi wasallam. Usia kamu seperti mana usianya Nabi Isa alaihi wasallam diangkat ke langit 33 tahun. Tinggi kamu dalam syurga seperti mana Adam, 70 hasta. Dalam riwayat yang lain 60 hasta. Tinggi kamu dalam syurga. Allah Subhanahu wa taala tak sama dengan tinggi kita atas dunia, 1 kaki lebih je, 1 meter lebih, 1.4, 1.5, 1.6. Di syurga Allah Subhanahu wa taala 60 ke 170 kaki. Lalu kaki di sini dikaitkan macam hasta, 1 hasta 1 kaki, diibarahkan begitu. Jadi itu pun satu nikmat, sehingga apa yang kita lihat dalam syurga tidak pernah kita memandangnya di atas dunia, dan sangat-sangat indah, kekal di atas dunia. Kalau kita nak memandang satu tempat yang indah di sebuah negara itu, negara ini, kita pergi naik pesawat, naik kapal terbang, beli tiket, nak kena bagi pula duit kepada orang yang bawa kita. Nak sampai ke tempat tu, duit dibelanjakan, tak tahu berapa ribu duit kita dibelanjakan sehingga sampai ke tempat tersebut. Bila sampai kita pun melihat, wah, macam syurga lah. Dan dia pun tak pernah masuk syurga, tapi kerana indah, lalu lidahnya mengatakan ibarat syurga, sangat cantik. Akan tetapi mungkin yang memandangnya sekadar sehari 2 hari, lepas tu dia balik tengok duit dalam akaun dah berkurangan 20,000 dah. Ini contoh di atas dunia sebabkan tinggalkannya. Tapi di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala kita melihat apa saja keindahan dalam syurga, kekal. Melihat Allah kekal selama-lamanya. Dalam riwayat hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna adna ahli al-jannati manzilatan la yanzuru fi mulkihi alfay sanatin yara aqsahu kama yara adnahu yanzuru ila azwajihi wa khadamihi wa in afdalahum manzilatan liyanzura fi wajhi Allahi kulla yawmin marratayn. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ahli syurga yang paling adna, yang paling rendah derajatnya, kedudukannya dalam syurga, duduk dalam syurga
sehingga dia memerlukan masa 2000 tahun untuk melihat kerajaan yang Allah beri kepada dia. Apa maksudnya? Orang yang mendapat derajat yang paling rendah dalam syurga, sebab dalam syurga ada derajat. Ketinggian syurga berdasarkan derajat. Nabi cerita derajat yang paling rendah. Kalau derajat yang paling rendah, tentu amalnya sikit je, tapi dia beriman, dia tidak kufur, dia tidak syirik, cuma amal dia tak banyak. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala beri derajat syurga berdasarkan amal dia juga. Ini yang paling rendah, kata Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala beri dia syurga. Syurga itu adalah sebuah kerajaan buat dia. Lalu kata Rasulullah, dalam syurga juga berlalunya waktu, masa, tapi tidak adanya malam. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, hari raya. Setiap Jumaat hari raya, kata Rasulullah SAW, cuma tidak ada malam. Kita pun tak boleh membayangkan. Dan tidak ada tidur dalam syurga. Juga tak boleh dibayangkan. Tak penat ke? Mata tak ngantuk ke? Ini syurga, bukannya dunia. Kalau kita sampai dia katakan syurga dunia pun, sampai tengah malam pun nak balik tidur juga. Tak boleh, tak tahan, dia tidur juga. Lalu dia dah duduk 2000 tahun di dalam syurga, pusinglah kerajaan yang Allah bagikan dia. Kerajaan syurga, derajat yang paling rendah, 2000 tahun. Tak habis lagi dia pandang kerajaan itu yang dia punya. Ini derajat paling rendah, kata Rasulullah SAW. Bahkan kata Rasulullah SAW, dalam kerajaan tersebut Allah beri pada dia derajat yang paling rendah, tapi dia melihat sebuah kerajaan yang sungguh besar. Sambil melihat ramainya isterinya, ramainya pelayan-pelayannya, maksudnya yang melayaninya sebagai wildanul mukhalladun. Apa maksud pelayan-pelayan dia yang datang bawa buah, bawa air, bawa jug, bawa cawan untuk kita minum dan makan, bawa hidangan. Macam orang dalam istana lah, seorang raja mana pergi masak dalam kat dapur tu, adalah pelayannya, khodam dia. Dia cuma duduk di atas kerusi, semua dah tersedia. Itu kan suasana ni istana. Tapi ni di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, pelayan-pelayan tu pun tak masak, dia hanya menghidangkan. Kerana yang masaknya, wallahu alam, tak tergambar siapa yang masak. Sebab makanan di dalamnya tidak sama seperti mana makanan di atas dunia. Tak boleh digambarkan, sehingga tak perlu kita ditanya dalam syurga tu ada makan buah, siapa tanam. Dalam syurga kita makannya lahm, daging. Adanya ada daging yang lembu, kata Rasulullah. Ada hatinya ikan nun, hati ikan paus. Siapa yang sediakan hati tu? Masak apa agaknya? Masak lomak kah? Masak hitam kah? Jangan ditanya itu, sebab itu cerita-cerita pertanyaan atas dunia, nak makan atas dunia. Ini di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada masak-masak, itu tak nama syurga tu. Nak menunggu-nunggu, dah siap ke belum? Belum. Berapa lama lagi? Sejam lagi. Itu bukan nama syurga. Tiba-tiba makan, campur masak ni tak sedap, kurang garam, itu pun juga bukan syurga. Atas dunia ya, walaupun dalam jatah dunia orang sebut rumahku syurgaku, tetap dimakan, tetap ada masin juga, dia marah masin, walaupun dia dah dikatakan rumahku syurgaku. Boleh kan pakai ke rumahku syurgaku? Ada orang cakap rumah ni macam neraka dah, ni nak keluar je. Macam tu. Apa? Tanya dada lah, tepuk dada, tanya selera lah.
Mungkin syurga dunia belilah, tapi Rasulullah SAW pernah bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin, tapi syurga bagi orang kafir. Jadi istilahnya rumahku syurga ku hanya sebagai kiasan sementara. Macam orang tu kata I love you, mungkin hari ni, esok tu dah benci lah. Begitu, contohnya gitu kan. Lalu kata Rasulullah SAW, dan sesungguhnya kedudukan ahli syurga yang paling utama sekali yang berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, benar-benar mereka dapat melihat Allah kulla yawmin marrataini, setiap hari dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala 2 kali, kata Nabi. Jangan digambarkan apa-apa 2 kali ni. Marratan 2 kali pun jangan digambarkan, dapat melihat Allah 2 kali pun jangan digambarkan. Bahkan pengiraan 2 kali pun jangan digambarkan. Beriman saja. Seperti mana kita di atas dunia ni, contoh kalau sekiranya satu hari kita dapatnya berjumpa, bertemu, berbicara dengan baginda Tuanku 2 kali, sangat istimewa dah orang tu. Padahal dia itu bukannya orang istana pun. Kita ni orang luar istana, bukan pegawai istana, 2 hari dipanggil makan dengannya, bincang-bincang dengannya. Oi, istimewa dah tu kalau setiap hari 2 kali baginda Tuanku panggil dia. Ini surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau 2 kali dapat melihat Allah setiap hari, sangat istimewa. Disebabkan ada riwayat kata Nabi, ada di antara ahli syurga dapat memandang Allah sekali setahun. Jangan gambarkan sekali dan dalam setahun tu. Ada di antara mereka dapat melihat Allah setiap minggu. Setiap minggu maksudnya setiap Jumaat. Seperti mana dalam satu riwayat kata guru saya, orang perempuan dapat melihat Allah seminggu sekali je. Habis waktu lainnya melihat siapa? Dia melihatlah nikmat-nikmat syurga, nikmat suami dengan suami dia. Ya, bidadari. Bidadari itu pun tak boleh digambarkan. Tak boleh. Cerita syurga ni sami'at, dari sudut akidah sami'at, makna kita dengar, kita berimannya. Jangan gambarkan. Termasuklah bidadari itu, tak boleh digambarkan. Bentuk dia, keadaannya, Allah cipta daripada apa, dia hidup dengan kita dalam syurga bagaimana. Nak bawa jalan-jalan sama ke bawa jalan-jalan atas dunia ni? Jangan digambarkan, jangan dibayangkan. Sebab ni ceritanya tentang kemuliaan daripada Allah. Itu. Ya. Dalam syurga, dalam Quran, dalam hadis Nabi menyebut ada pelbagai jenis buah-buahan yang namanya disebut seperti mana nama buah dalam dunia. Hakikat dia lain, rasanya lain. Dalam satu riwayat disebutkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala ada juga pisang. Tapi pisang dalam syurga itu mungkin namanya sebutannya pisang, tetapi lain rasanya dan kelazatannya luar biasa. Dan tidak ada kulit. Ada buah anggur, ada buah tin, ada buah zaitun, ada buah delima, rumman, buah delima. Ada susu dalam syurga, sungai susu. Dan tak boleh digambarkan. Dalam satu riwayat disebutkan kalau betul kita nak makan buah tu, niat saja, nanti ranting dia dengan buah tu datang ke mulut kita. Buka mulut dia, gigit. Lepas tu bila kita dah gigit, makanan tu terasa sangat-sangat lazat. Kita menelannya, tapi tidak terasa masuk dalam perut. Lepas tu makan lagi, sampai puas. Puas dia adalah kata Rasulullah, dia akan sedawa lalu berbunyi Alhamdulillah di lidah.
Kemudian bila dia bersendawa saja, sendawa itu bau harum seperti mana kasturi. Yang lain kata Rasulullah, apabila dia merasai puas, maka ada peluh yang keluar pada dahi dia, keringat, menunjukkan dia telah merasai puasnya nikmat makan. Sehingga disebutkan dalam satu riwayat, kalau kita suka makan, sekali kita makan dengan satu jenis makanan, mengambil masa 70 tahun baru selesai kita nak makan. Maksudnya di sini, kata ulama, satu hidangan saja kita menghadap makan seperti mana 70 tahun kita makan. Mana ada orang makan 70 tahun siang malam tak berhenti di atas dunia. Tak ada lagi orang buat pecah rekod dunia itu. Mungkin manusia boleh pecah rekod 7 jam, mungkin makan tanpa berhenti 7 jam, mungkin juga 70 jam, mungkin 7 hari, mungkin dia boleh buat rekod dunia makan tak berhenti. Ini 70 tahun manusia tak ada buat rekod lagi. Luar biasa. Tapi kita kena tahu yang jauh lebih luar biasa memandang Allah tu. Memandang Dia yang cipta syurga, yang memandang cipta alam ni, yang memandang menciptakan dunia dan akhirat. Dia tu yang kita pandang tu, Allah Subhanahu Wa Taala tu. Maka kata ulama kita bahawasanya ahli syurga dapat memandang Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya daripada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga menyebut maka sekiranya kamu mampu untuk tidak melewatkan untuk melaksanakan solat sebelum terbitnya matahari, maksudnya waktu iaitulah solat subuh, dan juga sebelum terbenam iaitulah waktu asar, maka jangan lewatkan solatnya, laksanakannya dalam waktunya. Maksudnya Rasulullah SAW mengingatkan, walaupun mungkin kita bangun terlewat tetapi subuhnya belum habis, solat juga kata Rasulullah SAW. Jadi jangan tunggu alamak subuh nak habis dah, tak apa dah, nanti qadha lah. Jangan kata Nabi. Begitu juga apabila waktu asar kita lihat nak maghrib tapi belum maghrib, lalu kata Rasulullah, solatlah asar walaupun di hujung waktu dah. Di sini kata ulama, sebagai ulama kita berfatwa bahawasanya barang siapa yang solat pada waktu akhir, dia takbir Allahu Akbar, maka habis waktunya. Seperti mana contohnya solat subuh, dia dapat takbir Allahu Akbar, lepas tu masuknya, lepas tu habisnya subuh, tapi waktu dia takbir masih dalam waktu subuh, maka dia dapat solat subuh. Walaupun dia baca Fatihah tu dah tak ada subuh. Tapi sebagai ulama berfatwa, mazhab Syafi'i juga berfatwa paling kurang 1 rakaat. Itu pun kira waktu akhir dah tu. Apa maksudnya? Dia solat subuh belum habis, dia takbir, dia baca surah Al-Fatihah, kemudian dia rukuk, maka rukuk tu mendapat 1 rakaat buat dia. Lepas tu habis solat subuh, rakaat yang kedua dia solat dalam keadaan habis waktu, solat dia sah. Nabi dah beritahu, solat juga jangan kamu tangguh-tangguhkannya walaupun di hujung waktu. Yang kedua, waktu asar, walaupun mungkin kamu dah terlewat waktu asar tapi matahari belum terbenam lagi, solat walaupun kamu dapat 1 rakaat. Rakaat yang kedua, yang tiga, yang keempat dah masuk maghrib dah pun, maka ulama kita berfatwa dia dapat solat. Akan tetapi kalau sekiranya dia solat dalam waktu itu, rakaat pertama dia dapat, 3 rakaat lagi tak dapat, maka Allah memberi pahala 1 rakaat tu je. Sebab apa? Dah keluar waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Oleh kerana itulah bila seseorang itu tertinggal solat ataupun sengaja tinggalkan solat, dia ganti, tetap dia tidak akan dapat fadilat, ganjaran, darjat, sebab dia telah solat pada bukan waktunya. Tapi solatnya sah. Dari sudut amal ibadahnya diterima atau tidak, itu atas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di sudut syarak, solatnya sah.
Seperti mana contoh, orang solat ganti, qada solat, dia selesai mengqadakan solat subuh 2 rakaat, solat asar 4 rakaat, solatnya sah. Tapi oleh kerana dia solat di luar waktu dengan niat ganti, maka pahalanya kata ulama itu kembali atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah berfirman, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kitaban mawquta, Allah yang tentukan, bukan kita. Itu pasal kalau sekiranya seseorang itu dah waktu subuh, dia dengar azan, tak apalah, nanti aku gantilah, aku nak tidur, nak sambung dah, nak sambung mimpi. Syok punya mimpi ni, songkla pula tu, tunggu nak akad nikah je. Terus mimpi lah, nantilah bangun pukul 8 ke, gantilah. Lalu dia pun tidur, teruskan tidur. Pukul 8 betul dia bangun, dia ganti qada. Tapi oleh kerana perbuatannya menyengajakan meninggalkan solat, sedangkan waktu solat itu dah masuk, dia tak bangun, dia nak tidur. Bila dia solat qada pun Allah tak terima lagi. Dulu ha? Azan tak ada kaitan. Dia kira waktu yang masuk. Sebab boleh jadi orang itu terawal azan atau terlewat azan. Jadi jangan dikira azan, dikira waktu solat tu sendiri. Seperti mana contoh kita berbuka puasa pada waktu maghrib, jangan tunggu azan. Apa maksudnya? Mungkin Tok Bilal terlewat 5 minit, mana 5 minit dah kita terlewat nak berbuka puasa. Itu kan pernah berlaku dekat tak Selangor juga. Dia azan terawal 5 minit. Lalu apa yang berlaku? Dia buka maghrib terawal 5 minit azan. Penduduk itu bergantung azannya di masjid. Lalu orang pun buka puasa sebab dah azan. Tak tengok waktu dalam radio, dalam TV. Itu lagi tepat sebenarnya yang dalam TV itu. Dia tak tengok, oi, masjid kita dah azan, diorang pun makan. Lebih-lebih yang duduk kat masjid tu, tengok-tengok rupanya awal 5 minit sehingga keluar fatwa, siapa yang makan awal itu wajib qada balik puasanya. Fatwa. Dan Tok Bilal tu pun minta ampun, minta maaf disebabkan jam tu yang buat problem, jam tu rosak. Memang boleh jadi begitu. Itu pasal ada sebahagian surau yang saya pergi, dia buka radio. Sebab radio mungkin tepat juga, tapi pernah juga radio yang tak tepat. Bulan puasa juga. Satu radio Era pukul 4 dia azan asar. Pukul 4 dia azan asar. Saya tengok waktu azan 4.32 dia dah azan hari Ahad. Pak Nil ada tu dalam Era tu. Lepas tu saya call, ada orang angkat. Saya tanya kat studio ada orang? Tak ada, semua jalan yang recording je. Tapi saya kata asar belum masuk, pukul 4. Asar 4.32. Ya ke? Allah, kami minta maaf lah. Rupanya berjalan recording, dia ada kesilapan teknikal dia. Saya call tu dapat pula ada orang angkat. Saya ingat Pak Nil juga, bukan, dia tak ada hari tu. Hari Ahad. Tu ada pengalaman juga, kita call pukul 4 dia azan asar. Sebab kita dengar radio tu, wallahu ta'ala a'lam. Jadi semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosa kita, melayakkan kita ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.